Dah berapa orang waiting? Oh, Aiman tak tahu ke? Apa? Waiting kat YouTube. Oh, 18. Tadi tengok 18. Kita ada tanya audience ke? 24 sekarang. 24. Dia tak adalah, not really target sebab kita orang more on classmate kita orang, tapi kita orang invite juga lah orang-orang lain juga. Tapi you punya maksudnya your friends tu at least 24 lah. At least 24. Okay. Masa Dr. Radia 25 lah. Okay. Okay. Kita boleh mula ke? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh start dengan pantun ke? Dalam skrip saya ada pantun. Saya baca tak beli je je. Beli. Doktor nak balas pun boleh. Doktor boleh reply. Okay, saya baca. Kena tengok. Okay, sila. Indah berbalam si awan petang. Berarak dicela pun cemara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang dihormati, kedua-dua tetamu jemputan kita, penolong Profesor Dr. Rosmaliza Kamaluddin dan penolong Profesor Dr. Fadilah binti Zainal Abidin. Yang dikasihi, Profesor Madya Dr. Radiah Abdul Ghani, penasihat program, Saudara Zahira Syamimi binti Ahmad Zawawi, pengarah program, ahli jawatan kuasa program, Datuk Seri, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita hadiri program pada pagi ini. Saya Siti Balkis Adnan selaku moderator program ini ingin mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran semua ke program kami. Virtual Sharing Moments, Cancer Journey, Two Sides of a Coin yang dianjurkan oleh pelajar tahun 3 Sains Bioperubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bagi menambahkan keberkatan program kita pada pagi ini, dipersilakan Saudara Muhammad Nur Aiman bin Abdul Rauf untuk membacakan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini ya Allah bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami di dalam seminar ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Okey. Sebelum kita mula, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang kedua-dua tetamu jemputan kita pada hari ini. Tetamu kita yang pertama ialah penolong Profesor Dr. Rosmaliza Kamaluddin
Beliau merupakan seorang pensyarah di Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak sejak tahun 2012 hingga sekarang. Berasal dari Kuala Lumpur dan mempunyai 5 orang anak. Beliau telah didiagnoskan dengan angiosarcoma pada Jun 2019 dan masih dalam tempoh cuti sakit sehingga akhir tahun ini. Tetamu kita yang kedua pula ialah penolong Profesor Dr. Fadilah binti Zainal Abidin. Beliau merupakan seorang pensyarah di Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Sebelum ini beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah di Kuliah Farmasi sejak tahun 2009 hingga 2019. Berasal dari Negeri Sembilan, dibesarkan di Shah Alam dan mempunyai 2 orang anak. Beliau merupakan seorang caretaker kepada suaminya yang telah didiagnoskan dengan kanser usus pada September yang lalu. Tanpa membuang masa lagi, mari kita dengar perkongsian daripada kedua-dua tetamu kita. Okey, baiklah. Dr. Rosmaliza, soalan saya yang pertama. Ya, saya. Okey, seperti yang kami sedia maklum, doktor telah didiagnoskan dengan angiosarcoma pada Jun yang lalu. Jadi soalan kami pada ketika itu, bagaimana doktor menerima berita tersebut, dan soalan saya kepada Dr. Fadilah sama juga, tapi apabila doktor menyedari tentang keadaan suami doktor dan sebagai seorang isteri, bagaimana doktor menerima berita tersebut? Jadi itu soalan kami yang pertama. Okay, Dr. Rosmaliza. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada Balkis dan rakan-rakan kerana menjemput kami berdua pada pagi ini untuk berkongsi pengalamannya, insyaAllah. Dan saya rasa sangat berbesar hatilah sebab dapat bersama-sama dengan student-student UIA ni untuk kita sama-sama menambah ilmu. Saya suka berkongsi tentang pengalaman saya kerana saya rasa ramai yang akan mengambil iktibar daripada pengalaman orang yang lain supaya mereka dapat membuat keputusan dengan lebih baik, insyaAllah. Dan pada ketika saya mendapat berita tahun lepas, Jun tahun lepas, maksudnya dah lebih kurang setahun lah saya hidup dengan kanser ni, alhamdulillah. Hari yang saya mendapat berita tu mula-mula rasa sedih lah juga, sebab siapa yang tak sedih kan, dapat penyakit yang agak berat. Dan juga sering diperkatakan bahawa penyakit ini dia punya possibility untuk nak survive tu agak rendah dan sebagainya. Tapi apabila terima berita tu, saya bersama suami saya dan ialah kami terdiam dan mendengar penjelasan doktor dan sebagainya. Dan apabila doktor mengatakan bahawa ada ubatnya, insyaAllah, dan saya perlu mengikut mengikuti rejim-rejim ubat tersebut seperti surgery, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Alhamdulillah ada ubatnya dan tidaklah terhenti di sini, cuma kena melaluinya dengan dengan sabar dan penuh keyakinan supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita dalam proses penyembuhan ni, insya-Allah ada jalannya. Jadi kalau nak tanya pengalaman masa menerima berita, begitulah pengalamannya. Tak adalah kami menangis meraung-raung ke, tak adalah. Cuma so what do we do now? What do we do next? Suami saya terus lepas keluar pada bilik doktor, suami saya terus consult rakan-rakan yang yang juga doktor. Beritahu keadaan saya dan apakah alternatif dan sebagainya, terus pada hari itu juga. So kami mencari pandangan beberapa rakan-rakan dan alhamdulillah semua memberikan maklum balas yang positif lah. Jadi mulai day one lagi kita dah kiranya we are ready to fight lah, insyaAllah. So itulah pengalaman saya dan mungkin Dr. Fadilah boleh berkongsi juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dalam saya menjaga suami yang telah disahkan mempunyai kanser lah. Okay, macam
kisah saya pula, kami mendapat tahu yang suami telah disahkan mempunyai kanser kolon pada tahun lepas September, 10 hari selepas kami balik dari haji. Jadi memang kalau nak ikutkan pada waktu doktor beritahu dia sakit tu, saya denial, saya tak rasa suami saya sakit. Sebab dia memang tak ada simptom. Dia bukanlah tak ada simptom, maksudnya kolon kanser ni biasanya pesakit akan ada perubahan dari segi dia punya bowel habit, maksudnya dia tiba jadi cerit berit ataupun jadi sembelit, ada berak darah atau berak keluar warna hitam. Dia tak ada, dia memang tak ada. Tiba-tiba je lah. Cuma dia punya tanda ialah dia jadi cepat letih. Masa kami buat haji tu, selepas habis dia haji masyair 5 hari, lepas tu baru Allah bagi dia rasa sakit kanser tu, di mana dia rasa letih. Dia letih bila nak buat buat tawaf, dia akan sangat slow. Dia kata dia penat. Kemudian sebenarnya itu ialah simptom kerana dia kurang hemoglobin, dia kurang darah. Sebab kanser tu makan darah dia. So dia hilang selera makan. So dia punya simptom hanyalah menjadi penat dan hilang selera makan, dan dia hilang 12 kilo dalam masa 3 minggu. So kalau untuk kanser dia sangat signifikan. Sebab saya medical background. So bila saya tengok bila saya tahu suami saya susut banyak, saya tidak fikir benda lain kecuali kanser. Cuma saya tak tahu di mana kanser tu pada waktu tu. Jadi bila kita balik, kita check, kemudian doktor kata dia punya bacaan hemoglobin sangat rendah, kita further work up. Dan untuk lelaki memang kita kena rule out colon cancer lah. So dia buat kolonoskopi dan dapat tahu. Dan kedudukannya ialah betul-betul di pangkal pintu usus besar. Sebab tu dia tidak ada simptom yang berdarah, cerit berit semua, dan simptomnya memang kalau di situ memang akan hilang darah. Dia akan jadi anemia lah kita panggil. Jadi bila doktor kata dia kanser, saya rasa okey. Tapi bila doktor kata dia kanser tahap 4, itu sebab saya tak rasa suami saya sakit. Sebab macam cakap lah, saya medical doctor. Bila tahap 4 tu saya dah tahu apakah cabang-cabang treatment yang boleh di offer, apakah prognosis. So saya lagi sedih pada dia. Dia ialah orang yang menerima tekanan, dia macam blur lagi, dia tak faham. Denial pun. Denial tu saya yang lebih. Dia nangis pada saat saya nangis 15 minit. Sebab oleh kerana ilmu yang kita ada tu kan. Kita tahu. Jadi pada waktu tu saya rasa ilmu medik saya tak membantu saya. Tapi membantu untuk bagi tahu suami lah. Tapi terdiam tu betul macam mana Dr. Ros cakap. Pada waktu doktor cakap tu, kita memang terdiam. Kita rasa macam dalam drama, macam tu. Kita lah pelakon. Sebab keluarga kita sendiri kan. Sebab masa tu a lot of things lah, kita banyak berfikir tentang macam tu cakap what's next. Tapi alhamdulillah kita lah punya teman-teman, punya lecturer di UIA semua yang sentiasa membantu. Jadi sama juga macam Dr. Ros, keluar je daripada bilik doktor tu, terus kita bagi tahu kawan-kawan apakah macam saya, sebab itulah sebab dah stage 4 tu saya nak tahu, I want to know besides palliative what else can we do. Saya tak nak dengar palliative tu pada waktu tu lah. Alhamdulillah ada cara-caranya. Dan di situ kita bergerak lah sehingga sekarang. Okay. Jadi nasib baik ada kesedaran tu, tak macam kita tak rahsiakan daripada orang sekeliling. Sebab macam saya tengok dalam drama ada yang rahsiakan kan. Yes. Betul. Okay, soalan saya teruskanlah dengan soalan saya yang kedua. Okay, macam yang doktor cakap tadi, kepada siapakah Dr. Rosmaliza, tapi ni rujuk lah, macam bukan cerita. Kepada siapakah Dr. Rosmaliza rujuk dan apakah bantuan yang doktor terima, mungkin dari orang sekeliling macam tu, bantuan motivasi ke macam tu. Okay. Dari segi bantuan, alhamdulillah, dia bila saya dan suami menerima berita dengan agak tenang lah kan. Jadi bila nak balik rumah tu, nak beritahu kepada anak-anak, nak beritahu kepada ibu bapa saya. So bila kami memberitahu dengan tenang, kata okay dah didiagnose macam ni. Dan bila mereka tengok kita tenang, dia orang pun rasa macam okay, macam tak ada apa-apa je kan. Macam tenang. Jadi alhamdulillah,
keluarga dan rakan-rakan yang rapat dengan saya semua saya beritahu. Saya tak ada nak merahsiakan sebab saya rasa kalau rahsiakan tu lagi leceh. Pasal kita nak cuti lama and then yelah kita kan lecturer, lepas tu banyak macam nak pergi conference lah, lepas tu ada banyak kerja-kerja luar yang kita kena buat dan sebagainya. So lebih senang kalau orang tahu. Jadi terus this is my condition dan sebagainya. Sebab untuk saya sebenarnya diagnosis tu datang selepas saya dah melalui pembedahan. Sebab angiosarcoma ni I think you all dalam medical field pun sedia tahu it's a very rare form of cancer. Lepas tu dia tidak menunjukkan diri dia dan sebagainya kan. So saya bermula dengan a lump in my left breast. Lepas tu bila pergi jumpa doktor dan sebagainya, buat biopsi, buat all the scans, MRI dan sebagainya, tak nampak cancerous. It's just macam irregular blood vessels. And then bila mula-mula sekali saya buat lumpectomy bawa keluar just the lump, did the yang kita buat slicing tu, histopathology. Yes, that's the one I can't even pronounce it. The conclusion was it was hemangioma. So hemangioma, okay, alhamdulillah lah. That was in 2018. Lepas tu it grew back. Dia tumbuh balik seperti sedia kala. And then buat lagi sekali biopsi, buat mammogram bla bla bla, pun tak ada nampak cancerous. But then my doctor said, okay, this is very suspicious, so we'll just do mastectomy. Jadi buat mastectomy, lepas buat mastectomy tu baru dapat tahu cancer, because I think they have a bigger sample to look at. Right. So that's why bila kita terima berita tu pun macam lepas surgery tu kita pun dah rasa okay 50-50 chance lah. There's a 50% chance it's not cancer, 50% it is. So we were sort of ready mentally lah. Jadi dari segi sokongan dan sebagainya, because everybody knew, semua orang pun dah tahu kita memang ada kat hospital, kita buat mastectomy. Jadi bila dapat tahu cancer je, everybody was very supportive. Dan of course ada yang membantu, yang tolong, macam ada offer tolong nak handle anak-anak pergi balik sekolah. Lepas tu my colleagues dekat Kuliah of Education pun were very helpful. They even offer, yang cakap, Rose, you tak payahlah habiskan marking final exam bagi masa tu memang I had my surgery bulan 5. Masa tu bulan puasa, memang time final exam kan. Lepas tu itulah dia. Jadi everybody were very supportive, alhamdulillah, and they offered help as much as possible. Dan itulah saya rasa sangat I think I'm blessed with the people that surrounds me. Yeah. Okay, terima kasih Dr. Rose. Sama-sama. Okay, soalan seterusnya sama juga untuk Dr. Fadila. Jadi doktor pun ada terima bantuan dari sekeliling, macam Dr. Rusmina juga orang dalam kuliah pendidikan. Kalau Dr. Fadila macam mana? Mungkin kuliah dentistry, kuliah pergigian ada bagi sesuatu? Memanglah sebenarnya kalau dalam kes macam ni, untuk kita survive dalam fasa pertama menerima tu memang kita kena ada support system yang sangat kuat. Yes. So macam saya, macam suami, kiranya sebab diagnosis dan juga operation pertama memang dibuat di hospital UIA, dan macam saya pula memang ex-student medical school UIA juga. Jadi pensyarah-pensyarah, orang-orang yang involved dengan surgery tu semua orang yang saya kenal. Prof Azmi, Dean Kuliah Perubatan tu semua lecturer saya. Mr. Syamizan, Mr. Yusof, Syamizan ialah senior saya, Yusof ialah junior saya. Jadi orang yang involved dengan surgery tu semua orang-orang yang kenal. Jadi sebelum operation pun mereka datang, bagi kata tak apa, it's operable. The tumor, dan kita ada juga benda-benda lain macam kemo semua yang mereka dah susun atur lah. Jadi saya rasa selamat, rasa Mazmi is in safe hands. Kemudian dari segi support sistem di pejabat, memang saya sangat-sangat berterima kasih kepada Dr. Sarwana, Dekan Kuliah Pergigian, kerana sangat-sangat memahami
Macam saya dah lah sebelum tu cuti haji, lepas tu sambung lagi kiranya dengan nak menjaga suami. Dan saya sebenarnya satu-satunya anatomis atau lecturer yang mengajar anatomi di kuliah dentistry waktu tu, baru start semester, waktu start block. So saya punya lecturer tu sebenarnya bersusun. So saya cakap dekat Dr. Sawana, macam mana ya doktor, saya pun yelah kita emotionally pun affected kan. Jadi dia kata tak apa Dr. Fadila, you pada waktu you ada lecture, kalau you boleh bagi, you pergi pada waktu lain duduk di hospital ataupun bila dah balik tu nanti di rumah. Jadi saya tidak perlu terkejar-kejar lah. Kemudian ada juga alhamdulillah kawan-kawan dari kuliah farmasi yang lama, ya Dr. Ashikin, Dr. Cik Anor yang membantu saya take over few my lectures. Kawan-kawan Dr. Pak Solah, ya, kami punya Deputy Dean buatkan solat hajat budak-budak tahun 1 buat solat hajat untuk suami saya. So dari segi tu support system memang sangat kuat alhamdulillah. Dan dari situ sebenarnya dia membantu kita untuk stay afloat, untuk kita terus rasa manageable. Dari segi anak-anak pun alhamdulillah, macam saya kebetulan Mak Yasin ada dekat sini sebab jaga anak saya masa pergi haji. Jadi bila balik tu teruslah dia orang pun terus juga ada dekat rumah saya sebab saya terus ke hospital, suami terus masuk admit. Anak saya lah yang macam kesian. Saya ada anak 2 orang, yang sulung 14, yang second 11, dah besar tapi still anak kan. Bila dia balik tengok dalam 40 hari mak tak ada, ayah tak ada. Suddenly balik tengok tak ada juga, duduk hospital kan. Dia orang memang sangat lost lah. Tapi mungkin sebab mereka dah besar, jadi benda tu membantu juga untuk mereka terima lah. Cuma saya tak cakap stage ayah dia tak, kalau saya cakap stage pun nanti dia lagi tak boleh accept kan. So sampai sekarang mereka tak tahu stage ayah dia berapa. Tapi dari situ memang saya cakap family support saya sangat berterima kasih. Family belah suami, family saya, mereka sangat-sangat membantu. Macam kami buat kemo di KL, kami duduk di Kuantan. Jadi pada peringkat awal tu sebab anak sekolah, jadi family saya akan datang. Bila saya nak kemo dia, mak ayah saya akan datang untuk jaga anak saya sampai saya balik dari kemo. Jadi saya rasa alhamdulillah lah dari sudut tu. Alhamdulillah, saya pun rasa macam tenang bila tahu orang sekeliling terima benda positif kan. Jadi soalan saya ketiga ni macam Dr. Rosmaliza, Dr. Fadila dah cakap sebelum ni, tapi saya bagi juga soalan ni, mungkin ada boleh penambahan sikit lah macam saya sambung soalan saya. Ni untuk soalan ketiga ditujukan kepada kedua-dua Dr. Rosmaliza dan Dr. Fadila. Jadi boleh saya tahu apakah soalan sama macam reaksi yang Dr. Rosmaliza dan juga Dr. Fadila terima, tapi bukan saja dari segi keluarga, mungkin juga dari jiran tetangga, saudara mara, macam tu. Sebab dari segi rakan sekerja, rakan sebaya dah ada tadi kan. Jadi kalau saudara mara macam mana? Atau mungkin apa reaksi mereka macam tu? Okay. Think macam Dr. Fadila dah cakap tadi, orang yang menghadapinya, orang yang pesakitnya, dia kurang, macam mana nak cakap, kurang drama sikit daripada orang sekeliling. Jadi bila kawan-kawan yang lain tahu, orang-orang yang luar daripada keluarga rapat kita tahu kan, dia orang macam ya Allah, kenapa macam sedihnya, dia orang rasa macam dia orang yang nangis yang macam ya Allah, hari-hari hantar ayat Quran, hari-hari kata bertenang dan sebagainya. So kita sebagai pesakit ni pun rasa macam teruk sangat ke apa ni? Saya setuju. Kan dia macam lebih drama lah orang yang jauh sikit pada kita tu. Orang yang menghadapi, yang tengok kita hari-hari is not so bad, because mungkin cara kita handle sendiri kan dan sebagainya. Actually cancer ni macam Dr. Fadila cakap lah, your husband tak ada simptom dan sebagainya. It doesn't hurt when you don't know. Tak tahu bila tiba-tiba bila dah ni and then alamak ada sakit perut sikit ke, ada terasa macam saya pun bila dia mula rasa berdenyut tu yang kita rasa this is something wrong kan. Kalau tak, dia tak sakit pun, and then sakitnya pun is just because of the surgery. Macam lepas saya surgery tu, itu yang sakit dia, yang nak kena tahan all of the yang kena potong-potong sana potong sini kan. Lepas tu yelah bila radioterapi pun
pun tak sakit sebenarnya, cuma lepas pada tu kulit terbakar sikit. Yang itu yang sakit. But the cancer itself, that's why they call it silent killer, sebab kita tak rasa sakit. Bila dah teruk, bila dah kena potong dan sebagainya, baru datang lah. Jadi to answer your question, yes, everybody were a little bit macam overacting sikit lah. Terkejut. Tahu kan. Jadi that's my response lah. Ya, betul. Saya Dr. rasa Fadila? dia lebih kurang jugalah. Tapi macam saya, macam saya cakap tadi lah, suami pada waktu dia terima tu dia lebih banyak blur. Dia tahu kanser tapi dia macam like, okay, dia tahu setakat tu je. Tapi yang selebihnya tu saya kena terangkan, walaupun doktor bagi penerangan, tapi lah bukan senang untuk digest apa yang doktor cakap, untuk fahamkan, especially bila mereka start cakap pasal terms, even treatment tu pada terms-terms dia. Jadi saya lah yang menjadi tukang translatornya. Untuk explain kan, memberitahu apa yang sebenarnya kita explain tu, it hurts us back kan, sebab kita sebenarnya kita explain tu mungkin sebenarnya 50% je daripada apa yang sebenarnya dia patut tahu, sebab kita pun kena tapih jugalah. Tapi dari segi penerimaan atau reaction daripada saudara mara, memang mereka sangat terkejut. Sebab semua orang, even kawan-kawan dia, even kawan kami pergi haji, semua macam like, dia sangat sihat, tak ada apa-apa simptom, tak ada apa-apa kan. Jadi bila kata tahu, sebab rasanya mungkin yang mengejutkan tu kerana advance-nya kanser dia. Kalau katakan sebelum ni memang dah tahu, is different. Tapi sebab pertama kali tahu dan kemudian dia dah advance stage, jadi orang susah juga untuk terima. Cuma macam dalam kes suami saya, sebab arwah ayah dia juga ialah telah meninggal sebab kanser. Jadi dia punya ahli keluarga tu mungkin efek dia sedikit dia macam deja vu. Sebab arwah ayah dia pun tahu pada the time of diagnosis tu pun stage 4 juga. Jadi kita tahu kerana dia punya metastasis punya simptom lah, bukannya kanser asal dia. Pun sama, tak sakit, tak apa, sehinggalah dia menguburkan nafas dia memang tak sakit. Jadi benda tu jadi macam deja vu, so semua orang nervous, termasuk anak saya. Sebenarnya kenapa macam anak saya tu jadi macam nervous, sebab bila dia tahu ada kanser, dia rasa macam dalam hospital yang sama, tempat arwah atuk dia diagnosis, ward yang sama. Jadi dia rasa macam kenapa benda yang sama berlaku. It was just 2 years back. It was just 2 years back and suddenly it happens again to my father. Okay, dengar. Dia macam dia macam freeze kejap. Jelas ke? Okay, jelas. Jelas. Okay, saya sambung. Cumanya macam bila semua tapi bila mungkin sebab kita menonjolkan yang positif, jadi orang-orang sekeliling saudara mara pun sama-sama dengan kita lah, sama-sama positif juga. So kita berlayar dengan positivity instead of negativity lah. Saya nak tanya, sorry saya mencela sikit Dr. Fadila. Sebab baru-baru ni minggu lepas ada seorang lecturer IRKHS pun diagnose colon cancer already stage 4. Dia memang sangat sihat, pergi jogging, lepas tu makan pun makan yang healthy dan sebagainya pun boleh diagnose. So I think I understand from your story jugalah daripada your husband kan. Jadi nampak persamaan dia tu. Betul. Itulah nak kata macam memang sakit macam tu cakap lah, dia silent punya ni kan, tak rasa apa-apa and suddenly is there and for it to metastasize, maksudnya dia telah berada lama dalam badan. Itu kurang-kurangnya 6 bulan ke atas. Jadi maksudnya pada waktu dia dah ada tu, kita memang tak sedar. Macam tu. Jadi mungkin masa macam doktor cakap macam silent kan. Jadi tapi kalau lah masa menjalani rawatan tu macam mana nak dapatkan kekuatan untuk menjalani rawatan, sebab mungkin bagi sesetengah orang ada yang macam pergi klinik pun takut. Jadi macam mana untuk doktor sendiri, bagi pendapat doktor sendiri, doktor nak dapatkan kekuatan untuk menjalani rawatan tu? Untuk Dr. Rosmaliza. Untuk menjalani rawatan yang beratnya nak pergi tu sebenarnya adalah kita tak tahu apa nak expect tau.
Sebab kita tak pernah melalui, macam mana nak tahu apa radioterapi tu, macam nak tahu kemo tu macam mana kan, kita tak pernah lalui. So it's fear of the unknown actually yang orang takut nak pergi. Lepas tu mungkin a bad experience yang you all pernah ada dekat klinik, mungkin dapat injection ke ataupun ada yang tak boleh tengok darah dan sebagainya. But alhamdulillah for me, saya suka macam tengok kat YouTube, tengok dekat online macam ni apa sebenarnya kan. Lepas tu husband saya double lagi pada saya, bukannya dia yang sakit, saya yang sakit, tapi dia cakap okay ni, yang ini macam ni, radioterapi macam ni. So okay lah, so kita pun bila kita dah tahu serba sedikit dan membuatkan kita rasa tenang kan. Jadi bila masuk pun and then saya mendapatkan rawatan di HKL, Hospital Kuala Lumpur. Staff-staff di situ, staff nurse dan juga kaki tangan yang lain banyak membantu menenangkan kita lah, sebab diorang sangat helpful dan we just need to know instructions. Mula-mula nak buat apa, lepas tu buat apa, lepas tu buat apa kan. Bila kita tahu then we are sort of ditenangkan lah hati kita untuk melalui. Dan apabila saya nak buat kemo tu, mula-mula saya tak kena buat kemo sebab the first time it happened to me, doktor cakap angiosarcoma ni tak sensitif kepada kemoterapi. Jadi itu sebab kita buat radioterapi sahaja to clear off the tumor bed, sebab memang dah buat surgery, good margin dan sebagainya. So dia kata okay, kita buat radioterapi just to clear off. Lepas dah habis radioterapi, a month later another tumor came up dekat belah kanan pula, my right breast. So it's just like doktor cakap, oh this is too fast. Dia punya development terlalu cepat, because after radiotherapy it was clear. And then bila doktor cakap, okay lepas ni kita buat mastectomy, so I had twice mastectomy. And then dia kata kali ni kita buat chemotherapy because we have to clear whatever residue is in your blood, sebab kita tak tahu angiosarcoma is in the blood vessels kan, so we don't know where it is. Jadi bila nak buat kemoterapi tu, yang kawan-kawan yang over dramatic ni tadi semua kata tak usah buat kemoterapi sebab nanti akan kill your healthy cells blah blah blah, but then what choice do I have kan. Yes. And then research pun not so, tak banyak dalam angiosarcoma because tak ramai patients and they cannot do the field trial, clinical trial, tak cukup data. But then with the data that they have, ada dia punya chances of survival for more than 5 years is about 30%. So we take that 30% chance. So bila nak pergi chemotherapy tu, I was macam nervous lah juga. So I went to see my friend yang juga breast cancer. Dia baru habis kemoterapi and then she showed me her hand. So dia punya tangan dengan urat-urat ni semua hitam dah. Dia kata terbakar dah aku punya tangan, cakap dia. Lepas tu I was like, alamak seramnya. And then my sister-in-law who is a doctor, she says put in chemopot. So saya pun pergi letak chemopot, which helps a lot. Letak chemopot and then alhamdulillah bila pergi buat chemotherapy, I said, it's not so bad. Yang sakit cuma the prick of the needle tu masuk the ubat tu je. And then the side effects tu je lah yang kita nak kena endure, which is low blood count, blood cells count, and then feeling very fatigued. Lepas tu makan tak sedap, lidah rasa terbakar, semua rasa macam pasir. So bila makan bila makan ayam goreng contohnya, kita rasa macam kecewa sebab tak rasa ayam goreng. Jadi the frustration is there. So untuk nak mendapatkan kekuatan tu is you belajar tentang benda tu, and then once you know a little bit about it, it's not so bad after all kan. So macam tu lah saya. Jadi semuanya adalah proses ya. Yeah, it's all a learning process. For me, it's all a learning process lah. So we have to just learn and then saya kan daripada kuliah of education, kita suruh orang belajar learning process kan sekali kena kat sini. So yeah, that's how I got through it lah. Terima kasih Dr. Rosmaliza. Okay, jadi saya shift kepada Dr. Fadila. Okay, jadi sebagai caretaker, mesti kita perlukan juga kekuatan, bukan sahaja patient, bukan sahaja pesakit. Jadi dari manakah doktor dapat kekuatan untuk suami doktor, untuk menjaga suami doktor? Apakah yang doktor lakukan bagi pihak suami sebelum rawatan? Sebenarnya kalau nak kata kekuatan tu, saya dapat dari dia.
Dia macam ironi Oh. sikit. sebab suami saya dia Individual. memang seorang yang sangat kuat. Dia seorang yang sangat kuat. Motivated. Dan dia sangat positif. Sebab tu saya cakap dia nangis 15 saat, saya nangis 15 minit. Jadi kalau apabila kita tahu tu dan masa tu memang saya lakukan terjelepuk lah sebenarnya, sebab saya kata selama ni saya bergantung dekat dia walaupun saya berkejaya, tapi saya bergantung dekat dia kekuatan tu. Bila saya fikir dia macam tu, saya yang kena jadi tonggak. So saya yang macam alamak macam mana ni kan. Sampai suami saya kalau orang datang tolonglah doakan isteri saya dan anak saya. Doakan dia. Okay. dia punya betapa ni lah kan. Tapi bila macam dia kata you have to be strong. You have to be strong for me. So saya pun orang kata okey lah, sedut lah kekuatan tu daripada dia. Dan pada masa yang sama macam yang suami Dr. Ros buat, kita membaca sebab macam suami pun dia membaca tapi lah dengan banyaknya medical terms. Dia ada yang mungkin dia faham tu mungkin 10%, 15%. Selebihnya tu saya kena translate lah. So saya kena sama-sama membaca. Dan macam kes suami saya, selain daripada pembedahan, dia juga perlu melalui kemoterapi. Sebab itu ialah macam gold standard untuk colon cancer lah. Tak kisah you tahap berapa pun. Jadi kemoterapi ni macam Dr. Ru cakap juga, dia punya tabu tu lah. Nanti gitu gini, rambut gugur, whatever semua. So itu yang orang takut dan memang itu pun yang dilalui, kita tak nafikan. Cuma saya kata kalau side effect ni satu bendanya, walaupun dia ditulis sebegitu rupa, tak semestinya kita akan melalui semuanya. Itu memang atas badan kita. Sama juga dengan sebarang ubat sekalipun. Hatta Panadol sekalipun, kalau orang tu sensitif, allergic, dia akan ada reaction. Otherwise 90% daripada populasi tak ada masalah. Jadi kemudian kami juga ada kawan doktor jugalah yang cakap don't worry, nanti kita akan bagi you ubat. You rasa lawyer, bagi ubat tahan lawyer. Nak muntah, bagi ubat tahan muntah. So dia akan counter. Dia bukannya doktor tu biar je you tak. Dia akan bagi ubat untuk cover sikit. Saya yang doktor ni pasti cakap, oh ya. Saya macam lupa. Saya tadi lupa benda-benda tu. Jadi bila diberitahu dan saya cakap kat suami, kita kena buatlah. I mean ikhtiar itu apa-apa yang orang nak suggest tu tak kisah, tapi macam saya medical, saya ada goal standard saya juga. I want you to undergo all that. Saya tak nak orang kata jangan buat kemo apa semua, no. Don't listen to me, saya cakap. So saya kira kan. Jadi saya kata jadi bila kita membaca dan kita tahu bagaimana, dan bila kita tahu tu kita ready lah. So bila kita pergi kemo, macam suami saya buat di Beacon Hospital sebab Beacon dia ada joint venture dengan Hospital UIA. Jadi kita pergi, tapi kami kena ke PJ lah sementara Hospital UIA tengah set up kita punya onco unit. Jadi kami ke PJ, dan memang betul lah bila dia nak masuk kemo tu, doktor bagi siap-siap dah. Dia punya ubat anti-inflammatory, jadi dia akan tidur je sepanjang kemo tu, dia tak rasa apa pun. Saya je lah yang menengok dia kat situ kan. Tapi alhamdulillah macam suami saya, side effect dia tak teruk. Macam dia tak ada rambut gugur, dia tak ada cerik-berik. Dia tak ada. Roya dia sangat minimal, dia boleh makan lepas daripada kemo. Cuma dia letih. Letih itu memang saya akui lah. Jadi dia akan baring, dia akan tidur the first 5 to 7 days selepas kemo, dia akan baring. So saya sebagai caretaker, saya kena support dia in the sense that saya kena take over lah macam sebelum ni. Memang suami saya yang uruskan anak pergi sekolah, balik sekolah sebab dia kerja sendiri. Anak lagi. Jadi jadi bila dia macam tu, saya kena support, saya yang kena uruskan anak, saya yang kena buat banyak benda yang sebelum ni kita dah delegate kan. Tapi bila dia dah sihat, bila dia dah tak rasa dah side effect tu, then dia buat baliklah rutin tu. So saya in terms of caretaker tu memang pada waktu dia tak mampu nak buat, kita kena ganti dia. Otherwise, tapi macam cakap, dia seorang yang kuat. Jadi bila dia rasa badan dia dah sihat, dia tak apa, I pergi hantar. Dia tak melayan. Ya, betul. Mungkin sebab dia lelaki kot, so dia macam tak melayan sangat lah. Jadi dan pada saya kata itu bagus. Daripada dia duduk menong, cakap kenapa saya sakit macam ni, saya kata pergi keluar. In fact macam dia lepas dia operation, excuse me, lepas dia operation, I think 2 minggu ke 3 minggu kot, dia dah pergi office dia dah. Dia kata dia nak pergi office. Saya kata pergi jumpa kawan-kawan you, pergi buat apa benda you nak, makan lunch dengan kawan you, pergi supaya dia tak rasa yang dia sakit. So benda those kind of distraction juga membantu bagaimana dia kembali kepada norma asal dia.
supaya dia tak rasa yang dia tersakit yang teruk. Dan saya cakap dengan kawan dia, layan dia macam biasa. Betul-betul. Dia nak makan ke, dia nak apa ke, dia nak bawa pergi mana pergi, bawa je. Saya tak ada masalah, bagi dia makan apa je. Macam tu. Cik, one thing Dr. Fadilah kan, saya bila orang dengar saya kanser, lepas tu tengah kira, you duduk rest lah, you jangan buat apa-apa lah, you duduk rest. Saya cakap, saya nak buat apa kat rumah, bukan teruk sangat, bukan tak boleh berjalan dan sebagainya. So, just for your information, Balkis, bila habis je side effect dia, kemo ni kita dah tahu dah, lepas 1 or 2 cycles kita dah tahu dah. Dia punya side effect tu akan datang hari the 3rd day sampai the 6th day, sampai dalam 3 hari je. Yang teruk, yang macam ya Allah letih. Bukannya teruk sakit tau. Dia macam you rasa nak tidur, you rasa, you rasa macam darah tak ada kat muka. Macam tak cukup darah, nak macam tu you akan tidur. After that, after the 5th or the 6th day, you're okay. So macam saya bila dah habis je, saya tunggu je habis je side effect tu, saya dah tahu kemo saya hari Rabu, hari Isnin I'm okay already. So saya akan pergi jogging. So I do my exercises still and all that. That's why orang kata sebab saya banyak buat live online untuk e-learning kan, saya banyak buat especially masa PKP. And then orang cakap, you bukan sakit ke? Tiap-tiap minggu macam 3-4 kali appear dekat online. Sebab student tak tanya. Itulah dia. Student okey ke? Itulah dia orang okey sebab saya cuti kan, so tak ada kelas lah. And then in terms of rambut gugur tu, rambut saya gugur. Bila gugur tu, kalau you all nak tahu, dia menakutkan tau. Dia gugur bukannya macam kita rambut gugur biasa selai-selai. No, it comes out like pepuk sekelepuk. Betul. Yes. So that was like, oh ya Allah, scary-nya. Jatuh kan. And then yalah, kening kita pun habis. Saya tak pernah pakai tak pernah lukis kening, so kena belajar. So tak ada dah ni. Tengok Learning YouTube. process macam Elia je. Kalau tak rasa tutorial lah. tak ada kening. Makeup tutorial. Yes, memang tak ada lah. All my hair is gone. And then yalah, my husband shave kan, bagi rata dan sebagainya. So different people have got different side effects. So for me, cerit-berit ada, but I don't have lawyer tak ada. Cuma cerit-berit je. Maknanya kan macam kami belajar pasal kanser, maknanya bukan semua simptom tu berlaku lah. No. Tak, dia sangat individual. Dia sangat individual. So tapi yang mana satu yang kita akan dapat tu bila orang yang melalui itu baru tahulah. Kita pun tak boleh tahu. Doktor pun tak tahu. Even doktor pun macam in case of my husband, dia surprise lah sebab dah macam kalau kat colon cancer, chemotherapy dia punya main side effect ialah cerit-berit berbanding rambut gugur semua. Jadi bila dia kata tak ada cerit, dia macam wah tak ada cerit lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kita pun sebagai caretaker pun rasa macam okey lah, lega lah kalau tengok dia duduk keluar masuk. Kita risau juga kan. Betul. Bawa balik air. Yes. Dia relax je, kita pun relax sama. Hydration. Okay. Okay, dari segi reaksi-reaksi, motivasi. Tapi soalan seterusnya untuk Dr. Sumaiza dan Dr. Fadilah. Okay, jadi seperti sharing moment hari ni, sharing session hari ni, ada ke sebelum ni yang doktor ada macam cerita dekat students, macam macam mana doktor membuat keputusan untuk berkongsi pengalaman kepada orang ramai, macam tidak merahsiakan lah, macam mana doktor buat keputusan tu? Okay, probably setiap orang ada different ways of coping kan. Kalau macam saya, I think because saya cikgu kot. Saya cikgu and then mengajar budak-budak yang nak jadi cikgu. So to me, this is an experience that needs to be shared, yang perlu orang ramai tahu, because bila kita nampak reaksi orang lain, orang luar terhadap keadaan kita, then I feel like people needs to be educated about this. Because antaranya adalah yang satu tadilah yang menangis instead of 15 saat menangis 15 minit. Yang macam orang lain yang nangis terlebih satu. Lepas tu yang kedua,
orang yang macam offer alternative medicine, you jangan pergi doktor, you kena buat ni, try dulu pergi berubat cara-cara macam ni sebab ada yang baik. Lepas tu yang ketiga, orang yang hulur macam-macam suplemen dan sebagainya. So Supplement. and then the way that people react to us, jadi pada saya orang perlu tahu sebenarnya apa yang kita lalui. Jadi the more cancer patients to share, lebih banyak lagi orang luar tahu dan dia orang tahu macam mana nak react. Contohnya saya ada buat on my own Facebook live tentang my own cancer journey. Saya buat dalam sejam. Ramailah duduk kat dalam tu. I think sekarang ni video tu dah over 2,000 views dah. Alhamdulillah. And I've got people yang macam saya kakak kepada kawan call saya kata boleh tak you cakap dengan my sister baru diagnose, apa yang your advice dan sebagainya. So benda-benda macam tu, dan people need to know what to do, dan that is important. Knowledge sharing kan, bila kita dah tahu kita kena kongsi, sebab itu adalah satu kewajipan sebenarnya. Ilmu itu wajib dikongsi. Jadi especially benda-benda macam ni, because cancer sekarang ni kalau kita when we look at the society, cancer tu macam lebih common daripada orang kena COVID kan. Kan, it is a very common disease sekarang ni. So how to handle it, how to manage it, yang itu orang kena tahu. So that's why I decided to share. Saya share yang kemuncak dia adalah bila saya buat Facebook live saya lah. Sebelum tu saya tulis di Facebook dan just have a lot of sharing, like bila saya melalui kemoterapi ini dia, bila saya pergi ke radioterapi tu saya letak kat Facebook saya, ini mesin radioterapi, rupa dia macam KitchenAid kan. Kalau tengok mesin radioterapi tu rupa dia memang macam KitchenAid. So semua orang, macam ni ke. So people feel calmer, lebih tenang apabila mereka tahu sebenarnya apa yang kita lalui. Tak adalah kita macam terlantar dekat hospital dan sebagainya. So I mean, to me, orang yang ada cancer can survive up to 20-30 years later on. Orang yang sihat walafiat might not even survive one more day. Kita tak tahu, ajal itu di tangan Allah kan. So tanggungjawab kita is to move on and to go on dan hadapi, manage, dan bergantung segala harapan kepada Allah. Jadi itu yang kita kena sampaikan kepada semua orang. And that's why it's important to share whatever it is. Itu pilihan masing-masing lah. Ada cancer patient yang tak nak share for some reason. I read dekat Cancer Survivors Malaysia punya group, there's this one lady, dia guna pseudonym, and then dia kata saya baru diagnose ovarian cancer, and then dia tak nak share sebab dia baru umur like 20, belum kahwin dan sebagainya. So she feels very demotivated. Lepas tu dia kata dia takut bila dia share nanti orang cakap macam-macam. Itulah engkau ni perempuan yang tak baik ke apa semua, dan Allah balas dengan cancer macam ni, which is very very wrong. So that thing saya kena educate juga dekat semua orang bahawa cancer ni bukanlah satu hukuman daripada Allah, tidak. Right, because Allah loves us very much. Allah is very merciful, and cancer tu tidak dihantar sebagai satu hukuman. It's actually a blessing untuk kita nak belajar lagi dan mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Allah is giving us an opportunity to get closer to Him. So instead of feeling very down, you should feel very blessed. Oh, I'm the chosen one. And then the family members also, we are the chosen ones to manage this. So that one kita kena sampaikan. Jadi untuk terima kasih. Jadi untuk Dr. Fadilah macam mana? Sebab mungkin kalau sharing dari seorang pesakit kanser itu sendiri mungkin sudah common ataupun sudah biasa. Jadi kalau saya bagi pendapat saya sendiri sebagai orang biasa, tak banyaklah, tak ramai yang caretaker sendiri yang share. Tapi bagi kawan-kawan saya, caretaker pun penting peranannya. Perlu juga untuk sharing. Jadi apa pendapat doktor?
Macam mana Dr. buat keputusan? Sebenarnya memang betul lah. Walaupun kalau nak ikutkan pengalaman pesakit sendiri tu yang lebih orang nak dengar. Cuma dalam hidup ni bukan selamanya pesakit tu akan motivated. Okey, akan ada masa betul. dia akan rasa demotivated, akan rasa especially bila dia rasa side effect ke ataupun bila dah buat semua treatment, suddenly result tu masih lagi tak berapa cantik. Jadi di situlah peranan caretaker tu masuk. Pada waktu dia jatuh kita sambut dia balik. Tapi untuk menyambut tu kita kena ready lah juga. Macam saya kalau nak ikutkan pada peringkat awal tu kita saya tak adalah kata nak ke depan macam sekarang. Maksudnya masuk good life semua saya tak advance macam Dr. Ros lah. Cuma dari segi in terms of sharing dengan kawan-kawan, dengan saudara mara tu memang ada lah kan. Tapi apa yang menyebabkan saya rasa saya perlu buat macam yang sekarang ni ialah sebab suami saya selalu cakap apa pun yang berlaku dalam hidup kita kena memberi manfaat kepada orang lain. Itu kita orang punya motto sekarang ni. Dalam hidup ni kita kena fokus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tak kisah dalam apa jua. I mean your specialty lah. Kalau macam saya nanti bagilah manfaat dari segi ilmu saya. Dari segi pengalaman hidup apa yang kami lalui kita share sebab kita akan memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya sangat bersetuju sebab macam moderator cakap, macam Sister Balqis cakap, kita tak banyak sebenarnya perkongsian pengalaman dari caretaker. Kebanyakannya ialah daripada pesakit tu sendiri. Jadi ada satu dua isteri kepada pesakit kanser yang memang dia orang kata right out the journey. Macam mana dia menjaga suami dia. In fact not only cancer lah, ada sakit-sakit lain macam mana dia menjaga. Dan pada saya benda tu sangat membantu sebab kita boleh faham apa yang dia rasa, dia boleh faham apa yang kita rasa. Jadi benda tu masuk. Jadi macam mana dia buat, apa dia semua. Jadi pada waktu-waktu yang kita pula down tu, benda-benda ni lah yang akan mengutip kita balik. Supaya kita bangun sebab kita rasa orang tu pun dah rasa. So orang tu boleh buat, kita boleh buat. Sebab kita akan cari similarities, kita akan cari persamaan. Jadi pada saya kalau benda tu impact pada saya, bila saya buat, benda tu akan impact orang lain. So benda tu akan bersambung-sambung. Jadi impact tu akan bersambung-sambung dan mungkin bukan hari ni, mungkin tahun depan orang baca, orang dengar dan orang kata benda tu bermanfaat kepada dia. Jadi itulah orang kata kenapa reason saya decide untuk share. Sebab everything happens for a reason lah. Sebab Tuhan tahu kami kuat untuk menghadapi benda ni dan dengan cara ni kami boleh bantu orang lain. Sebab macam kita tahu pun bila kita mati yang hanya akan terus mengalir ialah kita punya sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat dengan doa anak soleh. Kenapa Allah letak sedekah amal jariah dulu? Sebab itu benda yang kita boleh buat. Ilmu yang dimanfaatkan kita boleh buat. Tapi doa anak soleh itu nombor 3. Sebab tak semua orang direzekikan dengan anak, tak semua orang direzekikan dengan anak yang soleh. Jadi mendapat doa anak soleh itu mungkin bukan prioriti lah kalau ikutkan. Jadi apa yang kita boleh buat untuk diri kita ialah sedekah amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. So diharapkan sharing kita tu ialah ilmu yang bermanfaat kerana dia boleh memberi impak yang positif kepada orang lain. Sebab macam itulah caretaker ni dia mungkin kita tak nampak dia macam orang kata kalau filem tu orang di belakang tabir lah, dia bukannya main actress tak. Dia di belakang tabir yang tukar suap, yang tukar ambil air. Betul. Yang tukang tu semua kita. Tukang. Tapi dia ialah satu watak, satu karakter yang sangat penting. Posisi yang sangat penting. Sebab kalau main actor tu out, kita lah yang akan menjadi pak pacak yang akan masuk menjadi di dalam cerita tu. That's why lah saya rasa saya perlu share. Dan semua orang walau dalam apa pun perlu share pengalaman masing-masing sebab tanpa kita sedari kita banyak sebenarnya memberi bantuan dan semangat kepada orang lain insya-Allah. InsyaAllah. Okay, jadi bagi kami sendiri sharing moment seperti ini memang membuka minda kami. Jadi kalau menurut pendapat Dr. Rusmaliza sendiri, Dr. Fadilah sendiri, sharing moment seperti ini yang masuk YouTube live yang semua orang boleh tengok kalau nak tengok. Jadi Doktor rasa ada apa-apa impak tak? Ada apa-apa kesan tak kepada doktor sendiri? Ada. Alhamdulillah seperti yang saya dah cakap tadi, ada orang yang kira datang kat kita, refer kat kita, tanya soalan. And in fact yang macam saya ceritakan lecturer IRKHS tu,
kawan baik saya yang baru diagnose colon cancer. So dia kata, you are my reference, you are on call for me. So anything dia nak tanya dan sebagainya. So, because people need to know, because they don't know what to expect kan, like I said. So for us, untuk kita menjadi satu reference dan sebagainya is tanggungjawab sebenarnya kan Dr. Fadila, tanggungjawab pada kita untuk membantu yang lain supaya mereka lebih tenang dan mereka boleh lalui. Dan bila dia tengok orang-orang seperti Dr. Fadila, seperti yang caretaker lain, dia pun rasa okay, my husband can do this, can take care of me dan sebagainya. So bila my friend tu kena cancer and then the husband yang call another friend menangis-nangis kata my wife semua kan, and then bila saya cerita dekat my husband cakap, oh, I feel him. I know exactly what he's going through and all that. But yeah, memang ada impact and I wish that more people akan share dia orang punya experience, sebab setiap orang punya cancer adalah unik, berbeza-beza, not just medically but also emotionally, physically, dan dari segi experience pun memang sangat unik. Walaupun dua orang mempunyai diagnosis yang sama tetapi journey dia berbeza-beza. It helps to know, to motivate ourselves untuk go on and carry on. Masa saya dekat dalam hospital lepas surgery tu, ada this one lady, dia breast cancer stage 4, dah makan dia punya tulang rusuk semua, and doktor kata 10% chance of survival, tapi dia orang go on juga dengan surgery untuk nak buang all the tumor dan sebagainya, and then untuk masukkan titanium, ganti dia punya tulang rusuk. So dia kata I have nothing to lose because doktor kata 10% je. So go on with the surgery, and then dia duduk dekat hospital dalam 40 lebih hari. I met her on the, I think 40th day, 2 hari sebelum dia keluar. So dia pun cerita pengalaman dia bila dia cakap, if this lady, this makcik ni, she's like 50 plus already, boleh fight sampai macam tu, sampai duduk dekat dalam OT 24 jam sebab nak kena buat macam-macam kan. Why not me? I sikit je, tumor kecil je kan. So Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang macam tu. So that's why it is bermanfaat untuk kita share balik kepada orang lain, because you don't know who you are going to help in the long run kan. Ya, betul. Ya. Dr. Fadila macam mana? Macam saya rasa sharing effect ni dari segi caretaker punya journey ialah dia macam mana kita nak terus membantu pasangan kita tu untuk dia terus fokus dengan treatment, untuk fokus dengan rasa positif yang is going to get better. Along the way tu apa yang berlaku bila dia bengkok-bengkok, bila dia nak terjatuh tu, di situlah peranan caretaker yang sangat penting. Jadi kadang-kadang dan ada juga masa bila dia terjelepuk, kita pun sama sebab semua pun first time. Dia pun first time, kita pun first time. Tapi bila macam saya cakap, bila kita membaca sharing orang lain, orang tu dah tak first time dah. Orang tu dah maybe second, third time. So dia kata tak apa, jadi gini. So kita pun okay. So kita apa yang dia buat tu kita buat, dia kata efeknya sama. So di situ saya rasa sharing effect tu sangat membantu. Macam contoh macam suami saya kan, bila kita baca-baca macam side effect orang yang melalui kanser yang kemoterapi yang sama begini dan dia tidak melalui. So kalau ada masa dia cakap lah, kenapa I rasa letih-letih, dia macam tak larat apa semua. So dia rasa macam down sebab dia rasa dia bukan macam ni, dia bukannya orang letih lembik gitu. Tapi bila kita baca sharing orang lain, apa yang kita sebagai caretaker, apa yang kita boleh cakap, okay, betul, you rasa, kita kena validate lah, betul you rasa letih, you rasa sakit, you rasa tak selesa, tak kuat. Tapi pada masa yang sama sebenarnya Allah tak bagi you side effect lain. Allah tak bagi you cirit, tak bagi you loya, you boleh makan elok, tak ada gugur rambut. Jadi kita kena bersyukur, kita yang kena tarik dia sebab dia dah down dah tu kan. So, kita kena tarik dia, kena cakap, you kena bersyukur yang side effect yang lebih teruk ni Allah tak bagi pun dekat you. Jadi kita kena syukur sebab orang lain Allah bagi rasa, kita Allah tak bagi rasa. So dia macam dia macam betul lah,
Kalau dia kena cirit lagi teruk kan, kena berulang ke ni. Kalau dia roya tak boleh makan lagi teruk. Sebab dia dah merasa perasaan tak ada selera nak makan tu. So dia kata memang bila dia boleh makan tu dia rasa bersyukur. Sebab bila you tak ada rasa nak makan and dia rasa susah badan, sebenarnya itu bukan satu pengalaman yang elok. So di situlah peranan caretaker. Kita kena membaca untuk kita counter balik dia dan pada masa yang sama pada waktu kita pula down, carilah juga sharing-sharing daripada orang lain. Macam saya, satu sharing daripada orang-orang yang melalui, dan satu lagi yang sangat membantu saya ialah video lecture daripada Numan Alihan. Sangat-sangat membantu saya especially pada waktu saya down. Sebab untuk saya berada di tahap ini yang saya boleh senyum-senyum, sengih-sengih, gelak-gelak cerita pasal suami tu bukanlah daripada awal. Kalau dulu nak cerita je nangis. Saya cerita je nangis kan, tak boleh terima. Saya tengok medical report husband saya ambil dari hospital, saya menangis dulu dalam kereta. Menangis kenapa nama suami saya atas medical report ni. Menangis dulu sebelum saya balik rumah sengih-sengih dengan dia kan. Jadi tapi bila saya jatuh, bila saya down tu, saya tengoklah video Numan Alihan dan pada saya sentiasa sampai apa yang Numan Alihan cerita tentang kesusahan, difficulties in life, macam mana Tuhan menguji tu sentiasa sampai. Jadi untuk caretaker di luar sana, carilah mana-mana sumber. Sekarang ni pula rezeki kita adanya YouTube, adanya internet yang kita boleh akses pada waktu bila-bila masa. Cari sumber tu. Dan saya rasa di situlah saya perlu buat juga. Mungkin ada yang saya kata ni akan memberi impact yang sama sebagaimana Numan Alihan kan. Saya tak boleh jadi macam dia. Tapi ada yang kita cerita tu, dalam kita senyum-senyum sharing-sharing tu, ada yang orang nampak senyuman tu ialah kekuatan bagi dia. So itulah, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Jadi sebelum tu pemberitahuan kepada penonton, pada hadirin lah pada hari program ni, dekat YouTube, di YouTube live tu boleh mulalah untuk bagi komen ataupun soalan apa-apa kritikan membina. Okay, jadi apa yang saya faham dari daripada penerangan Dr. Rosman Rizal, penerangan Dr. Fadila, setiap individu tu mempunyai coping mechanism yang berbeza, yang mungkin berbeza dari segi individual. Ada yang memang motivated dari dulu, ada yang mungkin perlukan sokongan orang. Jadi macam yang doktor cerita sebelum ni, ada yang umur 20 tahun, 20 lebih kan. Jadi turut berlaku dekat anak muda. Jadi mungkin kalau remaja ke anak muda mungkin mempunyai coping mechanism yang sangat berbeza dari orang dewasa yang lebih umur 30, yang sudah berkahwin, yang mempunyai suami. Jadi kalau yang belum berkahwin, macam mana? Mungkin tanpa keluarga lah, duduk tanpa keluarga, kerja. Jadi apa yang sedikit kata-kata lah daripada Dr. Rosman Rizal, daripada Dr. Fadila untuk anak-anak muda, ataupun mungkin juga bukan untuk anak muda, mungkin ibu bapa, mungkin anak-anak yang kena. Jadi ada kata-kata tak daripada doktor? Motivasi macam tu. Kata-kata motivasi. Okey, rasa macam Prof Muhayya pula lah. Kita cubalah. Okey. Memang susah lah kita nak terima sesuatu yang berat macam ni kan. Tapi Allah tak kata syurga tu senang. Betul tak? You have to work for it. Even you nak dapat A, you have to work for it. Tak adalah datang dapat A at the end of the day. No. It comes with struggle kan. So we have to struggle untuk nak dapat syurga tu is something that is ultimate. Betul tak? Jadi setiap kesusahan datang kesenangan. Dalam surah Al-Insyirah kan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya pegang pada dua ayat tu, saya pegang. Kalau benda yang susah itu, insya-Allah dia punya balasan, dia punya hikmah dia memang banyak. We have to be stronger dan kita kena lihat kepada ialah positivity, lihat kepada apa yang ada di sebaliknya. Apakah hikmah? Apa Allah nak kita belajar ni? Dia nak kita belajar lagi. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenal Allah.
That's it. He's giving us the opportunity to get to know him. Dan bila kita hidup di dunia ni memang satu nikmat sebenarnya yang Allah bagi, yang kita dapat lihat kekuasaannya. Dan cancer is one of his biggest signs sebenarnya kan. Kita tengok macam mana cancer cells tu boleh metastasize, boleh cure pula, tak tercapai di akal manusia sebenarnya, tak tercapai. Jadi ini adalah untuk kita evaluate balik diri kita sebagai hamba, apakah tujuan kita hidup, dan seperti yang Dr. Fadilah cakap tadi, 3 benda yang kita bawa balik iaitu sedekah jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak-anak yang soleh. Kalau kita tengok ketiga-tiga perkara tu adalah benda yang kita tinggalkan untuk orang lain, bukan untuk kita. Ya, sedekah kita benefit orang lain. Ilmu yang bermanfaat, ilmu tu sambung untuk orang lain. Doa anak yang soleh maksudnya kita tinggalkan legacy kita. Kita tinggalkan anak-anak yang soleh dan solehah ni supaya dia sentiasa berjuang ke arah Allah juga. So those 3 things are what you benefit people. So that's why back to your question tadi, untuk orang lain kan, bila kita berkongsi, motivasinya adalah apa jua yang kita lalui. Saya nampak dekat chat tadi ada yang kehilangan ibu sebab ovarian cancer dan sebagainya. How do you motivate? The motivation is that challenge that you have is actually preparing you untuk pergi ke syurga. Yeah. So whatever it is that you go through, muda ke, tua ke, tak kisah, janji you cari jalan. Mesti ada jalan yang untuk you kembali, get up and become stronger and better. Okay, jadi untuk saya, selain daripada ahli keluarga yang sangat-sangat supportive, my parents especially, when all else fails, you always go back to your parents. Mak dengan ayah tak pernah akan mengecewakan kita. Betul. Yeah, go back to your parents. And then my children are wonderful. My children are very, very strong, I would say. Lepas tu, saya juga ada kawan-kawan yang alhamdulillah sebenarnya menjadi sumber kekuatan, sebab kalau saya tak sakit dan juga tak ada PKP, saya tak akan mula tadarus setiap pagi pukul 6 pagi. Saya dan beberapa kawan, about 6-7 of us, akan berjumpa online dekat Zoom tiap-tiap pagi tadarus daripada since PKP hari tu, bulan 3 kita start, sampai sekarang kita dah nak habis juz 26. Every morning. So my advice is to you yang ada apa-apa cabaran, always go back to Quran. Sebab bila kita baca Quran setiap hari tu, kita rasa tenang tau, nak memulakan hari tu tenang. Nombor 1, kita bangun awal. Sebab kita orang challenge each other. Okay, kita mengaji pukul 6, 6.30 pagi, kita bangun pagi awal, subuh awal dan sebagainya. And then kita mengaji. Memang every day urusan kita dipermudahkan, alhamdulillah. I don't know what kind of magic it is, apa miracle yang ada, tapi itulah memang orang selalu cakap dekatkan diri kepada Quran, tapi bila kita lalui sendiri, memang I don't know how to convince everybody, but it is magic, miracle yang Allah tunjukkan kepada kita. Bila kita dekatkan diri, memang urusan semua dipermudahkan. Mungkin itu adalah sebab di antara saya boleh handle chemo very well, and I have energy. Saya boleh uruskan anak-anak saya bila tak rasa letih yang dalam masa hari ketiga hingga hari kelima tu. So it's magic. You just have to try it. Cuba bangun pagi, start dengan Quran. Lepas solat subuh, baca walaupun satu muka surat kan. Walaupun 2-3 ayat pun tak apa. But do it. Yalah, motivasi saya is always go back to your creator. Always go back to the purpose in life, and you will find your way, insyaAllah. InsyaAllah. Yeah. Okay, kata motivasi Dr. Fadilah macam mana? Saya ada 3 benda yang saya rasa semua caretaker perlu sentiasa tanam dalam fikiran lah. Okay, yang pertama, Allah tu dia maha baik.
Apa pun yang berlaku dalam hidup ni, Betul. Allah tu maha baik. Macam Ustaz Adila selalu cakap, di sebalik ujian tu ada rahmat. Cuma sebagai manusia, kita memang takkan tahu rahmat tu sehinggalah dia sampai. Kita hanya akan Betul. boleh melihat ke belakang. Oh, ini sebenarnya yang Tuhan nak bagi tahu. Ini sebenarnya Tuhan nak bagi. Tapi benda tu dah berlaku. Kita hanya akan belajar melalui macam tu. Tapi sentiasa letak dalam hati, sentiasa pacakkan dalam hati, Allah tu maha baik. Sebab salah satu daripada nikmat yang terbesar dalam hidup ni ialah untuk mempunyai prasangka yang baik pada Allah sentiasa. Sebab bukan senang, especially bila kita melalui sesuatu yang sangat sukar. Okay? Sebab kita kena yakin bahawa setiap ketetapan Allah itu baik untuk kita. Okay. Kenapa saya kata macam tu? Sebab dia membawa kepada poin yang kedua. Ada doa kita yang telah Allah kabulkan menerusi ujian ini. Okey, satu Allah maha baik. Kenapa kita cakap itu? Sebab ada doa kita yang telah Allah makbulkan. Okey, saya nak share sikit berkenaan kanser suami saya ni. Waktu saya di Arafah, waktu haji kan kita kena list apa doa yang kita nakkan. Salah satu daripada doa Arafah saya ialah, Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau uji kami dengan kanser. Sebab saya medical, bila husband saya ni, ayah dia meninggal kanser, risk dia jadi naik. Okay, dia jadi high risk untuk mendapat kanser, tak kisah kanser apa pun. Jadi saya doa, ya Allah, jangan kau uji kami dengan kanser. Okay, tapi tak ambil kanser apa-apalah, tapi spesifik doa tu. Tapi waktu saya di sana, saya dapat satu mimpi, macam saya masuk hospital dan saya dapat satu surat. Surat tu tulis colorectal cancer tapi tak ada nama. Saya bangun mimpi tu, saya menung. 2 hari saya menung, saya kata apa yang Tuhan nak cakap dengan saya ni? Saya takut saya yang kena sebab dalam mimpi tu saya yang dalam hospital tapi tak ada nama. Bila balik, suami saya tak sihat dan dapat tahu dia colorectal cancer, saya tahu itulah sebenarnya Tuhan nak cakap dengan saya di dalam mimpi tu. Tuhan mempersiapkan saya bahawa saya akan menjaga seorang pesakit kanser lepas ni. Okey, tapi so lepas itu saya sangat sedih. Saya rasa kenapa Tuhan bagi benda yang saya minta lain. Saya minta supaya tak diberi tapi Allah beri. Tapi poin saya yang kedua, ada kalanya benda yang kita tak suka tu itulah yang baik untuk kita. Doa kita, sebab dalam doa kita tu memanglah kita kata, Ya Allah, jangan kau uji, tapi Allah kata dengan ujian ini kau akan menjadi lebih baik. Dengan ujian ini, sebab of course dalam doa kita kata, Ya Allah, masuk aku dalam syurga-Mu, ampunkan dosaku. Jadi Allah kata, aku perkenankan doa kau untuk kau diampunkan dosa dan insya-Allah dia masukkan kau dalam syurga, tapi dengan cara kau kena lalui ujian ini. Sebab Allah dah cakap dalam Quran pun, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi yang kamu tak suka itu sesuatu yang baik bagi kamu, dan apa yang kau minta, yang kau suka itu ialah tidak baik bagimu, dan Allah yang mengetahui sedang kamu tak tahu. So kita kena tahu yang bila kita diuji, ada doa kita yang Allah kabulkan. Dan kenapa saya kata doa yang baik, yang macam contoh kita nak minta ampun dosa, kita nak minta masuk syurga tu, mungkin itu yang Allah nak kabulkan. Sebab Allah juga cakap dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. So what does it mean by tanpa batas is infinity. Sebab kita solat seorang pahala 1, solat jemaah pahala 27, kalau solat di Masjidil Haram pahala 1,000, 10,000. Tapi kalau orang yang bersabar, pahala dia tiada batas, tak ada nombor keluar. Tapi untuk bersabar kena diuji lah. Ujian tu akan suit you. Ujian tu suit you. Dia bukan ujian tu akan sama. Suit you. So untuk caretaker, ujian yang dilalui ini suit us. Walaupun kita akan rasa sedih, kita akan rasa susah, kita akan rasa macam kuat ke untuk hadapi, itu sangat normal. Kalau you tak lalui itu, you tak normal sebenarnya. Kalau you rasa macam boleh buat, itu tak normal sebenarnya. Kita akan rasa sedih, kita kena melalui proses, kita panggil kalau dalam psikologi ni dabda, denial, anger, bargaining, nak sampai ke acceptance tu. Yang last sekali tu menerima, you kena lalui semua tu. Cuma pada waktu denial tu berapa lama, anger tu berapa lama, bargaining berapa lama, itu individual. Ada orang stuck kat bargaining lama. Kalaulah benda ni jadi kat orang lain, bukan kat suami saya, tak pun marah. Kenapa Allah buat kat sini? Kenapa suami saya
kenapa anak saya, ada orang akan stuck lama dalam fasa tu. Tapi in the end kita semua akan berada dalam fasa acceptance. Jadi kadang-kadang untuk sampai ke acceptance tu lah perlukan pengisian-pengisian. Macam Dr. cakap, kita perlu membaca Quran sebab macam pengalaman saya pada waktu saya stuck, pada waktu saya susah hati yang sangat-sangat, yang saya nak solat nangis, saya akan buka Quran. Dan saya tak baca, saya akan baca random. Saya buka je mana-mana page dan saya akan baca. Kerana dah banyak kali lah kena dekat saya lah. Bila saya baca dan saya baca translation, Tuhan akan jawab apa yang saya rasa dalam ayat yang saya baca tu. So maksudnya masa saya baca Quran, ya Allah, saya sedih ataupun saya susah hati ataupun saya perlukan sesuatu. So saya buka Quran, saya baca je mana-mana dan bila saya baca translation akan ada jawapannya dalam tu. I always believe. So mungkin benda tu boleh, kalau orang di luar sana ketika berhadapan dengan situasi yang sama, mungkin boleh buat. Sebab Tuhan itu sentiasa dekat, dan dekatnya itu melalui ayat-ayat dia. So cubalah, kalau rasa susah hati tak kisahlah, cancel ke even kalau study pun ke apa-apa benda yang menyesatkan fikiran, buat macam tu, buka. Tapi ingatlah, kata ya Allah bantu, apa sebenarnya Tuhan nak tunjuk ni, bila apa sebenarnya Tuhan nak tunjuk ni, nanti Tuhan akan tunjuk. Tapi dia takkanlah tunjuk A, B, C, tapi maksudnya bila kita baca tu kita faham ayat tu ditujukan dekat kita. Ini sebenarnya Fadilah yang sedang kau lalui. Contohlah keluarnya ayat-ayat macam bersabarlah kerana nak dicukupkan pahala orang yang bersabar kepada infinity. Bila kita baca, kita tersentak sebab kalau kadang-kadang tu kita baca juga Quran, tapi bila kita rasa benda tu tak ada kena-mengena, kita macam diangin lalu je lah. Bacalah kali tafsir tu. Tapi bila kita mencari dan kita akan terasa ayat tu kena dekat kepala kita. Sebenarnya itulah yang Tuhan nak cakap. So itu poin yang kedua lah. Ada doa yang telah dikabulkan. Itu penting sebab kadang-kadang kita rasa Allah tak makbul doa kita sebab kita nak lain, Tuhan bagi lain. Sebenarnya ada doa yang makbul tapi dalam cara yang Allah, yang secara tersembunyi. Dan yang ketiga, untuk ketika juga in difficult times we have to move forward in small steps. Okay, pada waktu yang rasa macam ni kena bergerak tapi dalam keadaan yang sedikit, setapak-setapak. Okay, do what you have to do but little by little, because you don't have to think about the future so much or what that may happen tomorrow. You are advancing step by step, and when you advance a step, take a stop. Kena bergerak satu dan berhenti, rest a little, praise yourself. You telah okay, bagus, hari ni suami saya tak larat semua. Okay, what you do? Okay, tak apa, buat je, buat kerja rumah sikit. Kalau dia panggil, tolong dia apa semua. And then kalau you penat, rehat. Itu satu benda yang saya pun belajar juga. Kita rasa kita superwoman kan, semua orang cakap, oh you superwoman, so you pun dah jadi macam oh saya lah superwoman. Sebenarnya kita tak superwoman pun, kita rasa penat. Okay, pada waktu kita penat, kita rehat, take a break, take a stop and praise yourself. Bagi tahu yang kita telah buat sesuatu yang sangat bagus hari ini, walaupun setakat membasuh clearkan cawan-cawan di dapur. Tapi macam at least dah telah ni. Sebab as you do that, then you know that you will notice your step has advanced further. Actually you dah bergerak ke depan. And the time will come when you think about the future without crying. Sebab you dah melalui ini pada waktu yang satu. So pada waktu you stuck, pada waktu you rasa tak ni, you berhenti dulu. Di situlah you kena carilah video, bacalah Quran semua, stop and then praise yourself. You have done a good job, Fadilah. You have done a good job, mother. You have done a good job, father, to take care of your child, to take care of your spouse. So sentiasa kena cakap dan cubalah cari your own small circle group yang akan bila you boleh rasa macam saya rasa sedih sangat ni, dan orang tu akan cakap it's okay, tell us. You kena ada lah, small group tu kena ada. Ada macam saya kena ada, saya ada 3 orang kawan yang apa-apa hal mereka akan tahu dulu. Saya nak cerita ni ataupun I need to see you guys. Let's go for a cup of coffee. So orang pun okay, now semua pun. Okay, jom. So kena ada. So 3 benda lah. Perlu, Allah itu maha baik. Yang kedua, doa kalian telah dimakbulkan. Terutama sekali sebab hidup kita ni
dunia ini ialah ujian. Kalau kita rasa hidup ini kita ni sempurna, tak ada ujian, itu bukan hidup di dunia. So hidup di dunia ni penuh ujian. So kita diuji, kita akan dapat pahala, kita akan dapat syurga, insya-Allah. So itu ialah doa kita tadi makbulkan. Dan yang ketiga, take small steps at a time. Kita tak mampu buat semua benda. So take small step, praise yourself that you have done a very good job in handling the cancer patients, and then you move forward from there. Yeah. InsyaAllah. I think in terms of yang Dr. Fadila kata doa telah dimakbulkan tu, saya selalu doa sebab ialah kerja stressful, and then you feel like you want a break. So saya ya Allah, I need a break. So I think bila dapat cancer tu, Allah is giving me a break. Ambil kau dah setahun setengah tak pergi kerja. Dah setahun tak pergi kerja cuti kan. Yes, I'm giving you a break. Lepas tu in terms of buka Quran, and then Allah jawab kita. There was this one time memang saya punya chemo side effect was quite bad. Lepas tu ya Allah tak larat dan sebagainya. Lepas tu buka surah Al-Anbiya. Lepas tu dekat situ cerita semua Nabi Lut punya cabaran, Nabi Nuh, Nabi so it's like okay, what I'm going through is nothing. It's like 0.01% compared to what all of these Nabi is going through. So Allah gives me one smack in the face kan. Tertahan je lah sikit je pun. Kata okay. So okay, bangun balik. Macam tu. Betul. Right? Yeah. Terima kasih atas perkongsian, atas tips-tips yang memang bermotivasi, yang memang berinspirasi untuk saya sendiri, untuk orang-orang di luar sana. Jadi, Alhamdulillah kita dah sampai ke sesi soal jawab Q&A. Jadi, para hadirin ada sebarang pertanyaan boleh ajukan di ruangan komen YouTube. Okay. Soalan pertama. Is there, English, boleh campur? Boleh. Is there a valid traditional and complementary medicine, TNCM, traditional and complementary medicine, or treatment for colon cancer or angiosarcoma? Okay, so yang tukang tanya soalan nama dia Harif. Okay, jadi boleh doktor. Kita terus dulu. Mana-mana je. Doktor terus dulu. Kalau saya, okay, dah melaluinya kan. Pernah lah sekali pergi yang all this traditional kononnya, tapi go through the hospital regime first, go through that first, and then lagi satu yang Darusshifa is okay because dia berlandaskan Quran dan sebagainya, which is amalan sebenarnya. Yang orang kata baca ayat ni, baca ada yang kata baca surah Al-Fil 1000 kali dan sebagainya. To me, yes, that is good to take, but the thing is you have to be istiqamah. Setiap hari kena baca Quran sebenarnya, kena solat, buat segala-gala solat. Itu kunci dia. Memang ada ayat-ayat yang banyak ustaz recommend, yes, tapi amalan tu yang penting sebenarnya. Tak kisahlah ayat apa pun. In terms of complementary yang lain-lain ni, I'm not sure because saya memang orang berpegang pada hospital kot. Sebab kita lecturer kan. Semua pegang pada research. Dr. Fadila mungkin ada jawapan yang lebih lebih scientific lah kot. Mungkin ada herba-herba yang boleh diamalkan. Macam mana? Okay, dia sebenarnya in terms of traditional dan complementary medicine ni, kita tidak kata benda tu tidak bermanfaat kepada sesiapa sahaja. Cuma dari segi apa yang saya belajar, benda-benda ni sangat membantu sekiranya kita nak orang kata healthy lifestyle. Macam makan ulam ni untuk ni, makan halia ni untuk ni, minum lemon, apa semua benda tu mungkin membantu in terms of mengelakkan ataupun kita panggil preventif lah. Tapi bila kita dah ada sakit, okay, especially when you talk about cancer, sangat susah untuk kita validate. Sebab kita tak ada data. All these traditional complementary medicine ni dia bergerak secara underground ataupun kita tak ada data. Jadi kita tak boleh nak sahihkan betul ke berkesan dan sebab dalam kes macam kemoterapi ataupun radioterapi, benda yang kita bagi dekat semua pesakit atas sakit yang sama pun result dia berbeza. Jadi kita expect dari segi traditional complementary pun result dia akan berbeza. Kita tak boleh nak
pukul rata. Ambil ni nanti, orang ni stage 4. Ambil ni terus sihat. Tapi kanser yang lain, stage yang lain ataupun apa tu, macam stage 4 pun dia boleh pergi kepada 2-3 organ. Mungkin orang tu satu organ. Jadi kita tak boleh nak kata ambil lah ini, settle masalah. Itu kita tak boleh nak overclaim. Sebab yang saya mungkin sedikit tak berapa nak sedap dengar tu sebab dia banyak overclaim, itulah. Benda tu mungkin membantu, tapi kita tak boleh nak letak semua tu definitely akan sembuh. Especially kalau kita nak kata tak payah kemo, pergilah rawatan kesekian-sekian, nanti elok. Pada saya itu salah sebab sebenarnya kita memberikan satu harapan palsu kepada pesakit dan juga ahli keluarga. Sebab bila orang sakit, semua nak sihat. Tak ada orang sakit yang nak sakit sampai bila-bila. So of course mereka akan desperate mencari segalalah cara yang ada di muka bumi ni untuk menjadi sihat semula. Jadi kalau kita kata buat ini yang akan sihat, pada saya itu salah. Sebab kalau kita doktor pun kita takkan kata makan ubat ni akan sihat sepenuhnya. Kita cuma kata kita akan boleh bantu kurangkan that kind of thing. Jadi kalau nak kata valid tu, perkataan valid tu berat sikit. Sebab dia mungkin boleh membantu sesetengah pesakit tapi mungkin bukan semua. Tapi macam Dr. Ros cakap, jangan tinggalkan perubatan di hospital kerana sebabnya perubatan di hospital kita ada cara untuk ukur sama ada keadaan you semakin elok ke, semakin tak elok ke, ada rawatan lain ke. The thing about traditional and complementary medicine ni, kita ambil ubat, kita makan lah segala tu semua tapi kita tak ada parameter nak check. Okey ke, makin okey ke, makin tak okey ke, kita akan kembali ke hospital untuk tahu kita okey ke tak okey. So it's unfair sebenarnya. Macam menangguh air keruh sikit macam tu kan. So apa-apa hal kembali kepada perubatan hospital kerana di situ kita tahu adakah kita semakin baik atau tidak. Pada masa sama you nak buat traditional complementary, buatlah, tak ada masalah. Tapi jangan ditinggalkan. Itu pendapat saya lah. Okay, jadi terima kasih untuk soalan yang pertama. Jadi kita gerak soalan kedua. Okay, daripada Anissa Saleh. Assalamualaikum, my name is Anissa. Before this, Dr. Rosmaliza mentioned about using chemoport in the treatment. Can you explain more about what it is and how are they used? Thank you. Okay. Soalan. Alright, chemoport ni is a device yang dia letakkan dekat dalam badan kita, actually dekat dada ke atas ni, and dia adalah satu pot lah untuk kita nak masukkan ubat kemo. So chemotherapy ni you masukkan ubat melalui line selalunya your veins kan, yang kalau kita masuk hospital ke apa dia nak masuk drip, selalunya masuk kat situ. Tapi bila kemo ni dia punya ubat dia agak panas lah, actually I would say the layman term is panas. Dia boleh I'm not sure the medical terms lah, but it's very uncomfortable. Ada yang sakit bila masuk ubat kemo tu. Jadi chemoport dia akan terus masuk dekat dalam salur darah, and it is correct me if I'm wrong Dr. Fadila, dia direct kepada salur jantung, your arteries dan sebagainya. So the ubat tu masuk dengan lebih cepat dan kita tak rasa sakit. So that is what chemoport does. But for me, unfortunately, saya dah letak chemoport hari tu masa mula-mula kemo bulan 3. Actually 2 hari lepas saya baru bawa keluar sebab my chemo, I got infection. Not from the chemoport sebenarnya, tapi daripada kulit dekat tepi chemoport tu, it got infected. And then dah macam bernanah apa semua. So doctor said, okay, we'll just take it out. Alhamdulillah saya dah 10 kali lah guna 5 cycles. 1 cycle 2 kali masuk ubat. So saya dah guna 10 kali, tinggal lagi 2 kali je. Tinggal lagi 1 cycle je, dia macam buat hal sikit. So kena cabut keluar lah. Chemoport is very convenient kepada cancer patients, tapi dia punya risk dia tu lah, ada infection, ada yang belum pakai sekali pun dah kena infection. So it depends on people. Ada yang simpan for a lifetime, dah habis dah dia punya chemo, dah tak ada cancer, masih lagi ada chemoport. So it depends on people, but most people would keep it for life. Sebab dah bawa masuk malah nak bawa keluar kan. Dan bawa keluar dia, ya Rabbi, it's not a pleasant experience at all. Sebab bila nak masukkan, you are on local anesthetics. So bila local anesthetics ni tahulah kan, kalau orang nak cabut gigi macam tu lah local anesthetics, ubat bius kat situ saja.
And bila kita terasa sakit, memang sakit lah, and then doktor okay kita tambah ubat bius. So it's not a pleasant experience to all doctors out there. You all yang nak jadi doktor ni memang kalau nak bagi local anesthetics tu silalah bersopan santun dan berlemah lembut sikit dengan patient sebab memang sakit. So I hope that answers your question ya, Anissa, about chemopod. Okay, jadi mungkin ada soalan yang tak sempat. Saya akan teruskan untuk soalan yang seterusnya, beberapa soalan seterusnya. Tapi mungkin ada yang tak sempat, boleh tak kalau yang direct contact, mana-mana Dr. Rosmaliza ataupun Dr. Fadilah, macam mana nak direct contact tu? You can follow me on Instagram. Follow. Dr. Rosmaliza, DrRosemaliza. Boleh DM ataupun boleh email rosmaliza@iium.edu.my. Okay. Terima kasih. Dr. Fadilah boleh direct contact ataupun kalau Rosmaliza seorang dah. Dr. Fadilah okey ke? Boleh je. Saya boleh okey. Saya sebabnya pun saya habis bateri. Habis bateri. Saya pun baru sambung. Nasib baik. So macam saya boleh je hubungi saya, email saya Fadilah Zaki, FHILAH @iium.edu.my. Okey, ataupun FB saya Fadilah Zainal Abidin. So boleh messenger saya lah. Okay. Kalau saya sambung sikit pasal chemopod Okay. dia bukan chemopod juga. Jadi memang chemopod ni sebenarnya kita akan advise kepada semua pesakit yang perlukan kemo sedap lah. Dan satu kelebihan dia sebabnya pesakit tak rasa lah macam yang Dr. Ros cakap, dia akan rasa pedih sebetul macam husband saya first chemo dia pakai biasa. So memang dia sakit lah, nak masuk tu dia rasa macam panas, kemudian dia punya vein tu jadi keras dan ubat kemo tu. So cycle tu dia dah pakai chemopod, so lega lah. Dan chemopod ni sebab pesakit kena bayar sendiri. Saya tak tahu Dr. Ros bayar sendiri tak? Masih HDF? Tak. Saya buat di hospital Selayang. Okey, sebab macam sebab chemopod ni penggunaannya banyak semestinya untuk kemo. Ada pesakit-pesakit lain macam Crohn's disease yang perlukan ubat kuat juga disarankan lah. Jadi setengah-setengah hospital mereka perlu bayar sendiri untuk kemo. Kos dia dalam 100 ke 1000 tak salah saya pada saiz. Dia ada dua tempat, satu di dada, satu lagi di tangan. So kalau budak-budak biasa dia orang letak dekat tangan, tak salah. Kalau dewasa tak lah. Tapi memang misalkan kalau katakan ada siapa-siapa ahli keluarga di luar sana yang doktor bagi tahu cakap chemopod, saya dia sangat membantu sebenarnya dia pesakit untuk kurangkanlah rasa tak selesa masa kemo tu. Chemopod sangat membantu. Cumanya keadaan Cik Ros cakap ada semua tu orang kata nasib lah. Tapi macam suami saya alhamdulillah setakat ni chemopod dia berfungsi dengan baik, tak ada masalah. And then untuk keluar tu bergantung orang lepas 5-6 tahun kalau tak boleh keluarkan tak ada masalah. Ada orang simpan for life. Okey je. Okey, terima kasih. Kita teruskan untuk soalan yang terakhir. Okey. Daripada Izzah Tira. Thank you to Dr. Ros and Dr. Fadilah. I have a question. As a mother, what was your biggest parenting challenge that you may experience it throughout your journey? Okay, maknanya ni sebagai parents lah daripada untuk Dr. Ros dan Dr. Fadilah. Okay, as a patient, sebab kita banyak tak boleh mengikuti aktiviti anak-anak. So that one you miss a lot, and then kadang-kadang kita perlu bergantung kepada orang lain untuk nak menguruskan anak-anak kita. So the challenge is kena sabar yang kita cannot be there for our kids all the time. So that one memang sedih lah sebagai seorang ibu kan. And also nak beritahu anak-anak kita juga supaya sabar dengan condition kita, sentiasa doakan keluarga dan sebagainya. So it's a lot of educating our kids
all this, especially kalau ada anak-anak kecil kan, dan perlu bergantung pada orang lah. So that is one thing. Dan alhamdulillah keluarga saya dekat, my parents dekat, my in-laws dekat. So at least pergantungan saya adalah kepada ahli keluarga sendirilah. So yang itu is a blessing that Allah gives me. Mungkin orang lain not so yalah tak berapa dekat dengan family, mungkin dia orang jauh dan sebagainya. So that's another big challenge, which orang sekeliling seperti rakan-rakan, rakan sekerja, you need friends, you really need friends. Itulah kita hidup dekat dunia ni memang kena bergantung dekat orang lah. So tak bolehlah buat tak baik dekat orang lain, because you know one day you will need them, definitely you akan perlukan orang yang you tak tahu pun siapa yang you akan perlukan. So be nice to everybody, jangan bawang-bawang. Kalau you bawang pun bagi tahu kat orang tu, semalam I bawang you. So yeah, that's the challenge I have as a parent. Dr. Fadilah? Macam saya, biggest challenge tu lebih kepada macam mana kita nak bagi tahu anak-anak lah. Macam saya, anak sulung saya tu Allah takdirkan dia autism. Tapi dia high functioning autism. Dia Asperger syndrome lah sebenarnya. Jadi dia susah sikit untuk terima ayah dia sakit. Okay, so saya macam ni kita nak cakap tu lah kena pusing kan, macam mana sampai sekarang pun. Macam anak saya yang second tu dia lelaki, dia lebih sebenarnya dia lebih empathy lah berbanding kakak dia. Cuma ada masa-masanya kita kena, macam orang kata, untuk bercerita dengan anak ni kita kena guna bahasa dia. Kita kena bagi tahu setakat yang dia faham. Kalau dia faham ayah dia sakit kanser dalam perut, perlukan rawatan, habis di situ je dia faham, itu je lah you cerita. Jangan cerita lebih-lebih lagi. Kita kena bagi tahu setakat mana yang dia faham. Macam anak saya yang perempuan tu, yang sulung tu, saya ada masa dia macam dia nak tahu lebih. Dan kalau saya cerita nanti dia akan dia susah nak terima, dia stress out lah. Sebab dia sedih apa semua. So ada banyak benda yang kalau saya nak cerita dengan dia, saya kena pusing dulu, cerita itu ini, bagi correlation, baru dia macam okay, correlation. Sebab nanti dia kena correlate dulu dengan benda lain. Ingat tak hari tu, ingat tak orang ni, macam tu baru ni. Kalau tak nanti, sebab tapi dia walaupun dia autism, dia boleh dia cari sendiri. So macam hari tu masa mula-mula ayah dia dapat tahu kanser tu, bila saya cakap daddy is diagnosed with colon cancer, lepas tu dia google sendiri je. Lepas tu dia cakap, are you sure the diagnosis is colon cancer? Because kata from my readings, only people above 50 will be diagnosed with colon cancer. It's more common among old people. Jadi it's only 38. I don't think it's colon cancer. Dia pula challenge doktor tu punya diagnosis kan. So kita kena cerita balik. So benda macam tu lah, sebab dia high functioning. So dia boleh cari information dia sendiri. Betul. Tapi macam adik tu, macam anak saya yang kedua sebenarnya lama sebelum saya reveal. Sebab dia tu walaupun lelaki tapi dia penyedih. Jadi lama saya cuma cakap ayah dia sakit dalam perut. Lama sampai satu hari kawan sekolah dia tanya, is your father okay? I heard your father has cancer. Dia punya terkejut je. Lepas tu saya macam salah saya jugalah. So dia balik tu dia tanya, is daddy having cancer? Lepas tu dia nangis. Saya kata it's okay. Saya kata look at daddy, he looks alright, right? So dia macam I think he's fine. Kata because daddy is Batman. Sebab ayah dia suka cakap I'm Batman. So cakap because daddy is Batman. So he's strong. So dia pun macam apa-apa hal pun sekarang ni dia macam it's okay daddy, you're Batman and you're strong. Macam tu je lah. Kena bercakap bahasa anak lah. Kena bercakap pada level yang anak boleh terima. Betul. Okay, jadi sekian saja sesi soalan. Kalau ada lagi soalan seterusnya boleh direct contact macam Dr. Rosmaliza dan Dr. Fadilah cakap tadi. Jadi sekarang kita teruskan dengan sesi ada pengarah program kami ada nak cakap sikit dengan Dr. Rosmaliza dengan Dr. Fadilah. Okay. Sekejap Okay. Ada, tak keluar.
Sekejap. Masalah teknikal ni. Okay, no problem. Sementara tunggu tu, I saw one interesting question yang Okay, kata boleh? perception on cancer due to sihir. So setengah orang menganggap cancer tu due to sihir-sihir yang diberi oleh orang yang dengki. Apa Wow, ni? nice. Nice soalan ni. Sihir tu memang ada. First time dengar sebenarnya. First time dengar. Saya pernah dengar. Mungkin Pernah dengar. Tapi the certain Saya je tak lah. benar. Okay. sihir tu memang ada. Memanglah ada. Tapi sekarang ni because of scientific advancements and all that, so kita dah tahu benda tu cancer and all that. Orang selalu tanya punca dia apa, what is the cause of your cancer, macam mana boleh dapat cancer ni kan. So kita tak tahu sebenarnya apa punca dia, but what I know is the cancer cells are in everyone, cuma bila dia, when is it going to wake up. Correct me if I'm wrong, Dr. Fadila, but that's what I learned. Punca dia kita tak tahu sihir ke ataupun kita punya pemakanan ke, all the carcinogens dan sebagainya, we don't know. Because cancer boleh berlaku kepada orang yang sihat, orang yang rajin exercise, jaga makan pun boleh dapat juga cancer. Dan kita tak tahu sebenarnya kenapa ia berlaku, actually really why. So sihir could be one of them. We don't know, we don't want to rule it out sebab kita percaya kepada benda-benda yang gaib ni kan. Betul. Dan tapi whatever it is, get treatment lah. Walaupun sihir ke tak sihir. Kalau sihir mungkin Darushifa boleh bantu, dan at the same time the hospital will help you with all of your other physical needs lah. Yeah. So I don't know, Dr. Fadila, what do you think? Macam saya first time saya dengar orang cakap kanser ni pasal sihir, saya tak pernah dengar lagi. Cuma yang macam Dr. Ros cakap, okay, berkenaan kanser ni sebenarnya sel kanser dia bukannya sel luar. Sel kanser ialah sel badan kita sendiri yang menjadi, kalau ikut bahasa kasar, jadi gila. Okay, so kalau tak kisah kanser di mana-mana, di payudara, di usus, di otak, di hati, di mana-mana sahaja, sel yang kanser itu ialah sel dalam badan kita sendiri. Tapi apa yang berlaku, contohnya instead of kanser tu hidup dalam seminggu, lepas tu dia mati, diganti semula, dia jadi kanser 2 hari sekali dia dah membiak dah. Sebab sel kanser ni kenapa dia jadi tumor, sebab dia membiak dengan cepat. Jadi dia menjadi gila, dia tak jadi seperti sedia kala. Jadi kalau nak kata sihir ke tak tu masih tak sure lah. Sebab lagipun macam pemahaman saya daripada orang kata, kita dengar pengalaman orang, sihirnya dia lebih kepada orang kata benda-benda yang bukan kanser lah. Jadi macam perut busung ke, jadi muntah darah ke, that kind of thing yang at least daripada drama-drama apa macam tu lah. Tak pernah lagi orang kata drama-drama sihir jadi kanser kan. Cuma kanser ni ialah sel dalam badan kita sebenarnya yang telah berubah menjadi gila dan menjadi kanser. Sebab tu rawatan dia akan melibatkan macam kemo ke radioterapi, dia akan melibatkan sel-sel sekitar dia. Sel-sel yang sama hidup dengan dia kerana dia sebenarnya sel dalam badan. Jadi kita tak, orang kata bukan dia macam COVID, dia daripada kuman luar masuk, tak. Kanser ni dia tak ada kena-mengena dengan benda luar, cuma apa yang menyebabkan dia gila, sel tu menjadi kurang waras tu, faktornya banyak. Mungkin dari segi pemakanan, dari segi environment, orang kata macam kalau kita banyak makan fast food, processed food, ataupun involved dengan radiation. So benda-benda tu boleh menyebabkan sel kita tu jadi tak betul lah. Tapi apa exactly, nobody knows. Dan setiap seorang macam Dr. Ros cakap, walaupun kita menjaga kesihatan, jaga makan, exercise, badan kita tak overweight, tapi ada juga, ramai juga sebenarnya orang yang still juga kena kanser. Sebab faktor dia tu terlalu banyak dan kita pun tak tahu faktor mana yang ada dalam badan kita. Kadang-kadang tu walaupun jaga tapi family history contohnya. So benda-benda macam tu lah. Terima kasih doktor. Okay, mungkin dah ada pengarah program? Okay. Dah. Datang dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Dan juga semua yang sudi live watching sekarang. I'm so excited to be here among all of us, the community. Apa yang saya dapat katakan setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Dr. Fadila, Dr. Rosmaliza kerana sudi membantu kami dalam menjayakan program ini yang diusahakan oleh third year Biomedical Sciences student UAE Kuantan. We are so grateful to have you among us, and what I can see, I can learn is that everything is beautiful and you accept it beautiful in a beautiful way, embrace it with positivity. Then what is the most beautiful part that I can highlight is that from this live sharing, everything is such a blessing, and we take it and embrace it with positivity coming from Him, the Almighty. Thank you. That's all. Thank you so much, Dr. Rosmaliza and Dr. Fadila, and thank you, everyone. Thank you for having us. Yeah, thank you so much. It was fun. It was fun. Yeah. Okay, terima kasih. My friend juga Terima kasih ni. semua. Okay. Okay, Terima kasih, Doktor. okay, kita sambung. Okay, saya rasa mungkin Doktor boleh share sekali lagi macam mana direct contact tadi, sekali lagi. Mana tahu ada yang segan-segan nak cakap dekat komen. Sekali lagi boleh? Okay, you all can follow me on my Instagram, Dr. Rosmaliza, DrRosemaliza, ataupun boleh email rosmaliza, rosmaliza@iium.edu.my. Okay, for myself, saya tak ada Instagram. So saya ada Facebook. Boleh follow Facebook saya, Fadila Zainal Abidin. Kemudian kalau nak email pun boleh, Fadilah Zahia, FADHILAH ZA @iium.edu.my. Okay, terima kasih. Jadi direct contact, contact dah ada, direct contact dah ada. Saya rasa setakat ini sahaja program kita pada hari ini. Dr. Rosmaliza dan Dr. Fadila ada nak pesan lagi ke? Yeah, my pesanan is life is about learning, and whatever that you are faced with, cancer ke ataupun apa-apa sahaja cabaran ataupun apa-apa nikmat yang Allah bagi, is all for us to learn from. Sebab kalau kita dapat duit banyak pun kita diuji juga macam mana nak manage duit banyak tu. Kita dapat cancer, kita diuji macam mana nak manage emotion, nak manage your treatments, nak manage family, your friends. But life is about learning, dan sentiasalah bersangka baik dengan Allah dan sentiasa berbuat baik dengan sesama manusia, sesama kawan. Jangan buat musuh, buat kawan banyak, sebab kita tak tahu kawan mana ataupun keluarga mana yang akan bantu kita sewaktu kita susah nanti. Dr. Fadila, kata-kata terakhir. Kalau saya sebagai caretaker, sentiasa ingat Allah tu maha baik. Okay, apa-apa pun yang ditakdirkan tu ialah yang terbaik untuk kita, dan sentiasa tanamkan untuk kita terus memberi manfaat kepada orang lain melalui apa yang kita pengalaman hidup kita lah. Okay, jadi dua benda tu kena sentiasa semak dalam hati, dan kita boleh move forward and always move one step at a time. Okay, jadi saya rasa setakat ini sahaja program kita pada hari ini. Saya, Balkis, mewakili ahli jawatan kuasa program saya, classmate saya, ingin merakamkan ucapan terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Rosmaliza, Dr. Fadila, kerana sudi meluangkan masa weekend kan. Okay, untuk berkongsi pengalaman yang amat membuka minda dan persepsi bukan sahaja saya sebagai pelajar universiti, tapi juga persepsi orang ramai di luar sana yang mungkin sebelum ini tidak pernah terlintas dalam fikiran bahawa kanser ini bukanlah sesuatu yang mengerikan, ataupun bukan juga sesuatu yang hanya membawa impak negatif sahaja secara keseluruhannya. Jadi malah kanser ini juga merupakan sesuatu yang penuh hikmah, sesuatu yang kita boleh pelajari kan. Okay, jadi insyaAllah kami harap program ini dapat mengubah persepsi masyarakat mulai dari sekarang.
Okay, tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengajuan program Virtual Sharing Moment Cancer Journey to Sides of a Coin. Jadi terima kasih juga kepada yang sudi bersama kami pada ini, penonton di YouTube. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan, mungkin dari segi kata-kata, mungkin dari segi teknikal sepanjang saya mengendalikan program ini. Jadi terima kasih kepada semua yang menyertai program ini. Jadi dengan itu kita tutup program kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Akhir kata sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay.